HX ialah 2X tolak 3. HGX sama dengan 8 tolak 5X. Sekarang dia nak G, maka dekat sini G ni dia berkepit dengan H. Apa yang awak kena buat ialah awak kena hapuskan G. Macam mana nak hapuskan G? Okay, kita guna yang ini. GX. Kalau X ni ialah GX, maka dia akan jadi X ni awak gantikan dengan GX. Okey, maka persamaan ni dan persamaan ni adalah sama. So 8 tolak 5X sama dengan 2GX tolak 3. So GX awak dapat 8 tolak 5X tambah 3 per 2. So GX awak dapat ialah 11 tolak 5X per 2. Sekarang dia bukan nak GX, dia nak GM. Maka apa yang awak kena buat ialah GM sama dengan N. 11 tolak 5X, 11 tolak 5 M per 2 sama dengan N. Dia nak dalam sebutan M. Ungkapkan M dalam sebutan N. Maksudnya M mesti dekat depan. So N tolak 2N tolak 11 bahagi negatif 5. Awak tak boleh tinggalkan dia dalam keadaan negatif. Penyebut tak boleh negatif. Dia dikira tidak sempurna. So awak kena tukar operasi dia, negatif akan jadi positif, negatif akan jadi positif. Ini akan jadi negatif. Untuk soalan nombor 1A. Soalan 1B, dia bagi dekat awak ialah F songsang Q sama dengan 5. Kita songsangkan dia balik, kita akan dapat macam ni. Okay, selukis. Sini Q, sini 5. Songsangan dia ialah F songsang. Kalau dia pergi ke depan, dia akan jadi F. F5 sama dengan Q. F songsang Q sama dengan 5. Ini awak kena tahu. Okay, F5 maka 5P tambah 2 per 3. So Q sama dengan 5P tambah 2 per 3. Dia nak ungkapkan P, bukannya Q. So P sama dengan 3Q tolak 2 per 5. Okay, tulis bagi cantik. So 3Q tolak 2 per 5. Selesai untuk soalan nombor 1A dan 1B yang menyumbang markah sebanyak 6 markah. Okay, saya terus kepada soalan nombor 2 iaitu fungsi kuadratik. Dekat sini ada kurungan besar iaitu dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 dalam computing the square. Sebenarnya yang mengelirukan awak dekat sini ialah kurungan besar. Tindakan pertama awak macam mana nak hilangkan kurungan besar? Maka awak kena darab 1/3 darab masuk dan darab masuk. Maka dekat sini sempurnalah awak punya penyempurnaan kuasa 2. Dekat sini belum lagi sempurna sebab 1/3 awak belum darab masuk lagi. Okey, daripada penyempurnaan kuasa 2 kita akan dapat titik minimum. Okey, titik minimum iaitu X dan Y. X dapat daripada mana? X dapat daripada kurungan. X tolak 4 sama dengan 0. So X sama dengan 4. Y dapat daripada mana? Y dapat daripada yang hujung ni. So Y sama dengan 2K per 3. Okey, dekat sini. Maka daripada penyempurnaan kuasa 2 awak dapat ni, awak akan dapat awak punya titik minimum awak ialah 4 2K per 3. Yang dia bagi ialah 5, 6. Betul tak? Ada saya salah kah? Soalan ni salah. Sekejap, saya cek balik. Okey, sepatutnya sini ialah 4, 6. Okey, maka dekat sini apa yang kita boleh compare ialah dia punya dia punya koordinat Y. Maka 2K per 3 sama dengan 6, K sama dengan 18 per 2, K sama dengan 9 untuk cari nilai A. Seterusnya B. Nyatakan jenis punca. Jenis punca ada 3. Punca sama, nyata sama, nyata berbeza dan tiada punca. Semua ni punca nyata dan sama, punca nyata berbeza. Macam mana kita nak cek dia ni jenis punca apa? So kita akan uji dia dengan B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, kita punya Fx kita ialah 1/3 X tolak 4 kuasa 2. 5 ni sepatutnya. Okey. Okey, so dibagi 4. 4 sama dengan tambah 6 sama dengan, kita sama dengan. So kita darab masuk. So X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah 6. So 1/3 X kuasa 2 tolak 8/3X. 16 tambah 3, 16/3 tambah 6. Berapa dapat? Ada kalkulator tak sebelah awak? So saya dapat 34/3. Sekarang dah dalam bentuk am. Maka dekat sini A kita ialah 1/3, B kita ialah negatif 8/3, C kita ialah 34/3. Okey. Seterusnya masukkan dalam B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, masukkan negatif 8/3 kuasa 2 tolak 4 1/3 34/3. So di sini saya dapat negatif 8. Negatif 8 kurang daripada 0. Kalau kurang daripada 0 bermaksud dia ialah tiada punca. Okey, selesai untuk yang B. Dia kata justifikasikan jawapan anda kurang daripada 0, maka kita punya jenis punca kita ialah tiada punca. Itu sajalah yang awak kena mention dekat awak punya jawapan. Okey, soalan nombor 3. Nisbahkan penyebut bagi yang ni. Okey, paper 1 pun ada, paper 2 pun ada. So apa nak kena buat? Darab dengan 4 tambah set 5. 4 tambah set 5. Tengok penyebut ni. Sini tolak, sini akan jadi tambah dan tambah. Atas dan bawah sama. Kalau awak potong, awak akan dapat 1. Tengok balik awak punya paper 2. Okey, jom kita darab. Sini dapat 4 set 5.
sini awak akan dapat 5, sini awak dapat 12, sini awak dapat 3 set 5. Okey, darab 16, darab, darab. So, apa yang awak dapat ialah 4, 3, 7 set 5, 5, 12, 17. Sini habis. So, 11. Okey, itu saja untuk soalan ni yang 5 markah sebanyak 2 markah. Seterusnya soalan log 392 M kuasa 2. Bahagi, log bahagi, maka bila kita pecah dia akan jadi tolak. Okey, 9 dekat sini kita boleh pecah lagi, jadikan dia 3 kuasa 2, 2N. Okey, bila awak darab ini, awak akan dapat 4N. 4N ialah kuasa boleh gerak datang depan. Sama juga. Maka di sini kita akan dapat 1. Untuk kes ni dia bagi awak macam ni. Dia bagi awak ialah log M3. Kita ada log 3M. Ingat balik rumus. Apabila indeks dan asas bertukar tempat, dia akan jadi 1 per BA. Maka dekat sini 4N tolak 2 per log M3. So jawapan yang bakal awak dapat ialah 4N tolak 2 per K. Ini adalah ilmu yang awak kena ada. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Iaitu melibatkan permutation dan combination. Soalan ini dah jelas. Okey, nombor genap yang kurang daripada 6,000. Nombor-nombor yang terlibat ialah 3, 4, 6, 7, 8, 9. Kita nak isi tempat kosong ialah 3, 4 tempat. Iaitu dia kata 6,000. Maksudnya kurang daripada 6,000. Okey, tempat pertama siapa yang layak duduk ialah 3 dan 4 sahaja. 6 tak boleh. Kalau kita letak 6, 3, 4, 9, 8, katakan 6 kita letak kat sini, maka di sini dah lebih daripada 6,000. Kita nak kurang daripada 6,000. So yang layak dekat sini ialah 3 dan 4 sahaja. Dia kata mesti nombor genap. Okey, nombor genap di sini ialah 4, 6, 8. Okey, special case dekat sini apabila ada nombor 4. Dia ada syarat dekat sini, tempat pertama dia ada, tempat keempat pun dia ada. Okey, awak kena pecahkan dia kepada dua keadaan sebab kita tak mau berlaku kes dia jadi macam ni. 4, 4, 6, 8. Nombor ni tak boleh. So apa kita tak boleh. Maka apa yang kita kena buat, kita kena consider dulu 3. 3 ni boleh duduk kat sini. Sekali kita buat pula kes 4. Okey, satu persatu. Okey, consider dulu 3 di depan dan 4 di depan. Okay, ini adalah dua kes yang berbeza. Bila kita pecahkan dia, kita tak mau berlaku kes yang dekat atas ni. Dia kata mesti nombor genap. Mesti nombor genap maksudnya 4, 6, 8. Okey, maksudnya kat sini 1P1. Hanya nombor 3 saja yang layak duduk kat sini. Okey, dekat nombor ni kita boleh letak nombor 4, kita boleh letak nombor 6, kita boleh letak nombor 8. So 3P1. Dekat sini ada nombor apa lagi yang kita tak ambil? Katakanlah 3 dan 4 kita dah pilih. So kita ada lagi 4 nombor yang belum dipilih. So 4P2. So, berapa awak dapat? Okay. Seterusnya, consider pula nombor 4 di depan. Kalau nombor 4 dah dipilih dekat sini, maka nombor 4 kat sini dah tak boleh pilih. Maka sini yang pertama ialah 1P1 merujuk kepada nombor 4. Okey, tempat keempat hanya layak nombor 6 dan 8 sahaja. So, 2P1. Okey, kita ada 6 nombor, 4 sudah dipilih. Katakan 4 sudah dipilih. So, apa lagi? 6, kita katakan 6. So, dekat sini ialah, baki dia adalah 4P2. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapat, sini awak dapat 36, atas 36 lah. Atas 36, bawah 24. Betul tak? So, jumlah dia ialah 36 tambah 24. Awak akan dapat 60. Untuk soalan A, di mana dua nombor dia ada di depan dan di belakang, kita kena pecah. Ini kes dia. Sangat jelas soalan ni. Okey, soalan seterusnya. Nak buat sini juga apa? Cubalah. Okay, saya cuba muatkan soalan B dekat sini. Okey, jawatan kuasa, 5 jawatan kuasa yang dipilih iaitu mesti 6 wanita, 7 lelaki untuk mengisi kekosongan sebanyak 5 orang. Okey, saya percaya saya dah pernah jawab. Saya suruh awak masukkan dalam table. Sini 6, sini 7, sini untuk wanita, sini untuk lelaki. Okay. Dia bagi syarat dekat sini sekurang-kurangnya 3 lelaki. Apa maksud sekurang-kurangnya 3 lelaki? Maksudnya lebih dan sama dengan 3. Kalau kita ambil 3 lelaki, perempuan hanyalah 2 orang saja. Kalau kita ambil 4 lelaki, hanya seorang wanita saja. Kalau kita ambil 5 lelaki, so tiada wanita dekat sini. So kes kat sini, kes pertama ialah 6C2 darab 7C3. 7 lelaki nak pilih 3. Kes yang kedua 6C1 darab dengan 7C4. Untuk kes 4 lelaki, 1 wanita. Seterusnya 6 lelaki, 5 tu nak jadi jawatan kuasa. Tiada perempuan yang terlibat dekat sini. So 6, sorry. Tidak. 6C2, 7C3, 6C1, okey. Okey, sorry, 6C0. Tiada wanita, semuanya lelaki. So awak tekan kalkulator semua ni, awak tambah. So apa yang awak dapat ialah 756. Di mana kedua-dua kes ni awak tambah. Okey, selesai untuk soalan B. Okey, soalan sini sangat jelas dan sudah pernah diperbincangkan dalam kelas. Okey, soalan nombor 5. Okey, janjang aritmetik, saya dah mention, dia mesti ada A dan D. Dia ada N sebutan iaitu 10. Hasil tambah semua sebutan. Maksudnya S10 sama dengan 155. Hasil tambah sebutan-sebutan genap. Apa maksud sebutan-sebutan genap? Maksudnya T2 tambah T4 tambah T6 tambah T8 tambah T10. Kita hanya ada 10 sebutan saja. Semua ni ialah 85. Okey, dah jelas dekat situ. Apa nak kena buat? Kita masukkan dalam formula iaitu 10 per 2. 2A, kita tak tahu. N tolak 1D. D pun tak tahu. Okey, N dekat sini ialah 10.
Ini semua ialah 1, 5, 5. So, saya cross terus lah. Kat sini 1, boleh potong, so 5. 5 boleh potong dekat sini dapat 31. So, dekat sini dapat 2A tambah 9D sama dengan 31. Ini ialah equation yang pertama. Seterusnya, kalau ini, A tambah D, A tambah 3D, A tambah 5D, A tambah 7D, A tambah 8D. Semua ni ialah sama dengan 85. Okey, banyak A dekat sini, so 5A. D 1, 3, 4, 9, 9 tambah 7, 16, 16 tambah 8 dapat 24D sama dengan 85. Betul tak? Sorry, 25. Okey, saya kira balik. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 3 tambah 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Yes, betul. Dekat sini saya boleh kecilkan dia lagi. So, A tambah 5D sama dengan 13. Okey, nak tak nak kita mesti menggunakan persamaan serentak untuk cari sebutan pertama, iaitu simbol dia ialah A, beza sepunya simbol dia ialah E. So, nak guna kaedah hapus ke gantian? Suka hatilah dekat sini. So, ini adalah persamaan 2. A, saya label dia sebagai 13 tolak 5D. Saya guna kaedah gantian 2 dalam 1. So, 2, 13 tolak 5D. Persamaan serentak sangat penting. Okey, jangan ambil mudah. So, 26 tolak 10D tambah 9D sama dengan 31. Sini negatif D. Sini awak dapat apa? Salah ke kira? 26, 10, 31 kah? Ada salah kah? Ada salah ke kita? 31 tolak 26 dapat 5. Betul tak? Oh, terkejut cikgu. Nak ikut tu D sama dengan 3 menurut jawapan yang diberi. Sekejap salah kat mana? A tambah 5D sama dengan 17. 85 bahagi 5. 17. Sini ialah 17. Sini ialah 17. Sini ialah 17. Sini ialah 17. So, 17 sini ialah 34. 17. 17 sini 34. So, D dekat sini awak akan dapat negatif 3. So, D sama dengan 3. Okey, seterusnya kalau kita nak tahu nilai A, so gantilah. A sama dengan 17 tolak 5 darab 3. So, A sama dengan 2. Okey, selesai untuk soalan A. Okey, kita move kepada soalan B. Dia kata sebutan terakhir, kita tak tahu sebutan terakhir mesti TN. A sama dengan N tolak 1 D. Dia bagi berapa sebutan? Dia bagi 10. So, N kita ialah 10. A sama dengan 2, N pun sama dengan 10 tolak 1. D awak ialah 3. So, 9 darab 3, 27. So, dapat jawapan dia ialah 29. Habis.